Selamat datang ke episod Cerapan Pasaran Kewangan hari ini, di mana kami membawa Anda cerapan mendalam tentang pasaran kewangan, strategi pelaburan dan arah aliran ekonomi yang membentuk dunia kita. Saya Sofia dan hari ini, kita bercakap tentang salah satu aset yang paling diperhatikan di dunia, emas. Emas telah menjadi penyimpan nilai yang dipercayai selama berabad-abad, lindung nilai terhadap inflasi dan aset selamat untuk digunakan semasa-masa ketidaktentuan ekonomi. Tetapi apabila kita melangkah ke 2025, peniaga, pelabur dan penganalisis bertanya soalan besar. Adakah harga emas akan meneruskan momentum menaiknya atau adakah kita melihat pembetulan? Mari kita pecahkan apa yang berlaku pada 2024. Apa yang mendorong trajektori emas pada 2025 dan apakah senario berbeza yang boleh berlaku untuk logam berharga pada bulan-bulan mendatang? Prestasi emas pada 2024, tahun rekod tertinggi. Emas mempunyai larian yang luar biasa pada tahun 2024, mencapai rekod tertinggi dan membuktikan nilainya sekali lagi sebagai aset selamat. Menjelang akhir tahun, emas didagangkan pada sekitar $2,950 setiap ons, menandakan pasaran kenaikan harga yang kokoh didorong oleh beberapa faktor utama. Ketidakpastian geopolitik, konflik yang berterusan, terutamanya di Eropah Timur dan Timur Tengah, mewujudkan iklim penghindaran risiko, mendorong pelabur ke arah emas. Tekanan inflasi walaupun terdapat usaha Bank Pusat untuk mengekang inflasi, kenaikan harga dalam ekonomi utama menjadikan emas sebagai lindung nilai pilihan terhadap penurunan nilai mata wang. Permintaan Bank Pusat. Negara seperti China, India dan Rusia meningkatkan pembelian emas mereka untuk mempelbagaikan daripada dolar AS jangkaan kadar faedah. Spekulasi mengenai kadar pemotongan Reserve Persekutuan pada akhir 2024 mendorong lagi minat terhadap emas. Kerana kadar faedah yang lebih rendah mengurangkan kos peluang untuk memegang aset tidak menghasilkan seperti emas. Jadi, kita memasuki 2025 dengan emas dalam kedudukan yang kokoh. Tetapi persoalannya kekal apa yang seterusnya? Ramalan harga emas untuk 2025. Apa kata penganalisis? Institusi kewangan dan pakar pasaran telah berkongsi ramalan mereka untuk emas pada 2025 dan ramai yang masih yakin. Goldman Sachs mengunjurkan emas boleh mencecah $3,100 setiap ons menjelang akhir tahun, memetik permintaan Bank Pusat yang berterusan dan ketidaktentuan ekonomi. UBS mempunyai ramalan yang lebih agresif, mencadangkan emas boleh mencapai $3,200 jika inflasi kekal tinggi dan pemotongan kadar faedah menjadi kenyataan. Investing percaya emas malah boleh melepasi $3,275 setiap ons tahun ini, dengan potensi untuk mencecah $3,800 menjelang 2026 dan $4,400 menjelang 2027. Walaupun ramalan ini memberi gambaran positif, sesetengah penganalisis memberi amaran bahawa emas boleh mengalami penarikan balik jangka pendek disebabkan pengambilan untung atau peralihan dalam dasar Reserve Persekutuan. Faktor utama yang mempengaruhi harga emas pada 2025. Apakah yang aslinya akan menentukan sama ada emas terus meningkat atau menghadapi rintangan? Berikut adalah kuasa utama yang dimainkan. 1. Dasar Reserve Persekutuan dan kadar faedah. Reserve Persekutuan memainkan peranan penting dalam arah harga emas. Jika Fed mengurangkan kadar faedah pada 2025, harga emas boleh meningkat lagi. Kadar yang lebih rendah biasanya melemahkan dolar AS, menjadikan emas lebih menarik kepada pembeli antarabangsa. Sebaliknya, jika Fed kekal hawkish dan mengekalkan kadar yang tinggi untuk melawan inflasi, kita boleh melihat tekanan ke bawah ke atas emas kerana pelabur memilih aset yang menghasilkan hasil daripada yang tidak menghasilkan seperti emas. 2. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun kenaikan kadar sebelum ini, inflasi masih menjadi kebimbangan utama. Jika ia kekal tinggi, status emas sebagai lindung nilai inflasi akan terus menarik pelabur.
Tetapi jika inflasi tiba-tiba jatuh di bawah jangkaan, daya tarikan emas boleh berkurangan. Pertumbuhan ekonomi adalah faktor lain. Jika kita melihat kelembapan atau bahkan kemelesetan, emas mungkin akan meningkat apabila pelabur menjadi ekuiti dan aset berisiko. 3. Ketegangan geopolitik. Ketidakpastian geopolitik kekal sebagai wildcard pada 2025. Beberapa titik panas boleh memberi kesan kepada harga emas. Konflik Rusia-Ukraine ketegangan yang berterusan boleh mendorong permintaan selanjutnya untuk emas. Hubungan AS, China peperangan perdagangan dan pertikaian mengenai Taiwan boleh membawa kepada ketidakstabilan pasaran. Volatility Timur Tengah, sebarang peningkatan konflik boleh mencetuskan pembelian tempat selamat. Jika risiko geopolitik meningkat, gangkakan harga emas akan meningkat apabila pelabur mencari perlindungan. 4. Pembelian emas ban pusat. Ban-ban pusat terus menyimpan emas, mengurangkan pergantungan mereka kepada dolar AS China. India dan Rusia telah mengetuai charge ini, dan pembelian mereka boleh menjadi pemacu utama momentum menaik emas pada 2025. Goldman Sachs menganggarkan bahawa bagi setiap 100 tan emas yang dibeli oleh Ban Pusat, harga meningkat sebanyak 2,4%, impak yang ketara jika trend ini berterusan. 5. Kekuatan dolar AS. Emas dan dolar AS berkongsi hubungan songsang apabila dolar lemah, emas cenderung meningkat. Jika Fed mengamalkan pendirian dojis dan dolar merosot, kita boleh melihat satu lagi kenaikan emas. Walau bagaimanapun, jika ekonomi AS kekal kukuh dan dolar kekal kukuh, emas mungkin menghadapi masalah. Potensi senario untuk emas pada 2025. Mari kita pertimbangkan 3 senario yang mungkin untuk emas tahun ini. 1. Case bullish. Emas memecah $3,500 setiap ons. Inhalasi kekal tinggi. Fed mengurangkan kadar secara agresif. Risiko geopolitik meningkat. Permintaan ban pusat kekal kukuh. Jika semua faktor ini sejajar, emas boleh menolak melebihi $3,500 setiap ons. 2. Kas neutral. Emas menstabilkan antara $2,900, $3,200. Inflasi menjadi sederhana. Fed mengurangkan kadar secara perlahan. Risiko geopolitik kekal terkawal. Permintaan ban pusat menyokong harga. Dalam senario ini, emas bergerak dalam julat yang ketat, tanpa rali besar maupun penurunan mendadak. 3. Case bearish. Emas jatuh di bawah $2,800. Inflasi jatuh dengan cepat. The Fed mengekalkan kadar yang tinggi. Ketegangan geopolitik mereda. Dolar AS mengukuh. Walaupun kemerosotan besar tidak mungkin berlaku, keadaan ini boleh menyebabkan pengunduran emas. Berdagang emas pada 2025, CFD dan strategi pelaburan. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan pergerakan harga emas, berdagang CFD emas, kontrak untuk perbejaan, menawarkan alternatif yang fleksibel kepada emas fizikal. Faedah dagangan CFD emas. Rate membolehkan pedagang memaksimumkan keuntungan. Keupayaan untuk mendapat keuntungan daripada kedua-dua kenaikan dan penurunan harga. Tidak perlu penyimpanan fizikal. Bagi mereka yang berminat untuk berdagang CFD emas, Crystal Ball Markets menyediakan platform yang boleh dipercayai dengan spread yang kompetitif dan alat canggih. Pikiran Ashe, adakah emas bersinar pada 2025? Pinjaman jangka panjang emas kekal kukuh. Walaupun turun naik jangka pendek tidak dapat dielakkan, gabungan ketidakpastian geopolitik, permintaan ban pusat dan kebimbangan inflasi menunjukkan bahawa emas boleh mengekalkan trajektori menaiknya. Pelabur harus kekal bermaklumat, mempelbagaikan portfolio dan menganggap CFD emas sebagai pilihan perdagangan yang fleksibel untuk menavigasi pergerakan pasaran. Untuk mendapatkan pandangan pakar dan peluang dagangan CFD emas, lihat crystalballmarkets.com. Itu sahaja untuk episod hari ini.
Jika Anda menikmati perbincangan ini, jangan lupa untuk melanggan, meninggalkan ulasan, dan berkongsi podcast ini dengan rakan peniaga dan pelabur.